Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada hadirin hadirat, para pelajar peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah, saya Abdul Hanis bin Embong. Pada hari ini saya akan menjelaskan, menceritakan kepada semua dalam video ini, iaitu berkaitan dengan fiqh solat. Pada video sebelum ini kita dah lihat perkara berkaitan dengan pengenalan fiqh solat, iaitu bersuci dan juga kebersihan. Terdapat pelbagai dalil dalam Al-Quran yang mementingkan kebersihan kemudian dikaitkan dengan akidah. Dalam perkara ini kita tidak dapat terlepas daripada untuk mewajibkan diri sendiri untuk bersih dan juga suci daripada sebarang kekotoran. Seterusnya, selepas daripada kita bersuci, kita terus kepada solat. Ini ialah topik yang kedua. Baik, apa yang dimaksudkan dengan solat? Dalam bahasa Arab, solat itu bermaksud doa, iaitu memohon kebaikan. Jadi lepas ni, sekiranya seseorang itu melihat makna bahasa bagi solat, iaitu berdoa. Itu ialah dari sudut bahasa, maksudnya ialah berdoa. Maksudnya doa dalam bahasa Melayu memohon kebaikan. Tidak ada doa yang memohon keburukan ataupun kemudaratan. Berasaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, boleh lihat di hadapan, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum, surah At-Taubah ayat ke-103. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Wasalli alaihim. Salli maksudnya solat. Inna salataka, solat, doa kamu menjadi ketenteraman bagi mereka. Baik, itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, fuqaha menyatakan perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ini ialah makna yang sangat mudah untuk difahami oleh kita, iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Baik, apakah hikmah dan juga rahsia solat? Apabila kita sebut sahaja solat, ia ialah satu perkara yang wajib kita buat start daripada kecil, remaja, dewasa, sehingga apabila kita meninggal, esok-esok akan ada orang yang menyolatkan kita, iaitu solat jenazah. Kenapa sangat penting solat ini di dalam kehidupan Muslim? Dalam perkara ini, fungsi seorang Muslim ada di dunia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan ini ia menyedarkan manusia akan hakikat dirinya yang sebenar sebagai hamba kepunyaan Allah. Yang kedua, memantapkan keyakinan manusia bahawa tidak ada pembantu dan pengunia nikmat yang sebenarnya melainkan Allah. Manusia dapat ambil kesempatan untuk bertaubat ketika melakukan solat. Solat yang dilakukan berulang kali akan membersihkannya daripada maksiat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu tanha, mencegah kamu daripada buat perkara yang keji dan juga munkar. Yang keempat, solat adalah santapan bagi menguatkan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalil pensyariatan solat? Dalil pensyariatan solat boleh dilihat pada surah Rum ayat ke-17 dan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada pada waktu malam hari dan waktu kamu berada pada waktu subuh. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Ini menunjukkan kepada solat ini ada waktu-waktu tertentu. Pada waktu zuhur, pada waktu malam, pada waktu siang, waktu subuh. Baik. Dalam dalil yang kedua pada surah An-Nisa ayat ke-103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Maksudnya, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Maka tak boleh kita solat sambil lewa mengikut waktu kita. Harus wajib mengikuti waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda ketika menjawab pertanyaan seorang Arab Badui tentang solat yang wajib atasnya. Maksudnya, 5 kali solat sehari semalam. Arab Badui bertanya lagi, adakah selain daripada itu? Rasulullah menjawab, tidak ada kecuali engkau melakukan solat sunat. Jadi ini menunjukkan kepada dalil perlunya kepada solat dari sudut hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Baik, seterusnya kita akan tengok solat al-maktubah, solat yang difardukan ke atas kita. Okey, solat fardu ada 5. Yang pertama ialah subuh. Permulaan waktu subuh ialah ketika terbit fajar sodik dan berterusan hingga matahari terbit. Fajar sodik ni fajar yang betul, bukannya fajar yang kadhib, yang berwarna kemerah-merahan itu. Fajar sodik itu yang betul lah. Baik. Berterusan hingga matahari terbit. Okey. Yang kedua, zuhur. Waktu zuhur bermula apabila matahari condong dari tengah-tengah langit ke arah matahari terbenam. Ia juga dinamakan gelincir matahari. Waktu asar pula, waktu asar bermula dengan berakhirnya waktu zuhur dan berterusan sehingga matahari terbenam. Manakala maghrib bermula apabila matahari terbenam dan berterusan hingga syafaq merah hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Maksudnya apabila turun ataupun hilangnya matahari daripada pandangan kita, tidak ada apa-apa cahaya, maka itu telah masuk waktu maghrib. Isyak pula bermula dengan berakhirnya waktu maghrib dan berterusan sehingga terbit fajar sodik, iaitu waktu subuh. Seterusnya kita masuk kepada mengulang dan juga qada solat. Dalam kalangan manusia ada yang tidak mampu menunaikan secara tunai. Ada yang dalam keadaan malas, ada yang keadaan yang tertentu, ada urusan yang sangat banyak. Maka di sini dia ada 2 keadaan. Yang pertama ialah i'adah, yang kedua ialah qadaan. I'adah ialah mengulang solat yang sama. Qada maksudnya melakukan solat bukan pada waktunya. Baik. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba tengok di hadapan. I'adah mengulang, iaitu mendirikan solat fardu semula yang telah ditunaikan dalam waktu solat berkenaan apabila didapati ada kekurangan atau kecacatan dari segi adab dan kesempurnaan, hukumnya adalah sunat. Contohnya ialah seorang solat seorang, tiba-tiba datang orang lain, dia pun semayang kali kedua secara berjemaah. Jadi solat yang pertama dapat 1 kali ganda 1 pahala. Solat berjemaah kali kedua pada waktu yang sama, solat yang sama macam tadi, digandakan 27 kali ganda. Qada pula melakukan solat selepas waktunya berakhir atau dalam waktu yang tidak memadai untuk menyempurnakan 1 rakaat daripadanya. Maksudnya waktu yang semput. Allahu Akbar. Contoh angkat takbir. Apabila angkat takbir, azan zuhur. Okey Dia nak angkat takbir untuk solat zuhur, Allahu Akbar. Tiba-tiba azan asar. Jadi dalam keadaan tersebut dia perlu niat qadaan, bukannya adaan lillahi taala. Baik, seterusnya ialah syarat wajib solat. Perlu diperhatikan di sini, syarat dalam solat ada 2. Syarat wajib dan juga syarat sah solat. Baik, yang pertama syarat wajib solat, iaitu kewujudan satu perkara itu adalah bergantung kepada kewujudannya, sedangkan perkara itu bukanlah sebahagian daripadanya. Ini ialah makna syarat. Syarat ialah kewujudan satu perkara itu adalah bergantung kepada kewujudannya. Nya itu kembali kepada syarat. Sedangkan perkara itu bukanlah sebahagian daripadanya. Okey, contoh syarat untuk kita masuk ke universiti kena ada SPM contohnya. Syarat untuk masuk ke universiti perlu ada SPM. Jadi apabila kita nak masuk universiti kena ada SPM, tunjuk kepada universiti pun beri kita masuk ke belajar untuk di universiti. Tetapi masa di universiti kita tak ada belajar perkara SPM pun. SPM itu ialah perkara sebelum lagi. Maka syarat ialah perkara yang kena ada untuk masuk, untuk buat tu kena ada, tetapi ia bukan juzuk, bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan syarat. Baik.
Syarat wajib solat yang pertama ialah Islam. Okey, kena Islam lah. Kalau tak Islam, solat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah berakal. Yang ketiga ialah baligh. Yang keempat ialah suci. Islam, berakal, baligh dan juga suci. Islam, okey, berakal maksudnya orang tu tidak gila. Kalau orang gila, dia tidak wajib untuk solat, ataupun dia istimewa, ataupun dia ada masalah mental, maka tidak wajib baginya. Baligh maksudnya ialah cukup had kadar umurnya. Kalau dalam kebiasaan dalam mazhab Syafi'i, seorang lelaki itu umurnya 15 tahun dah digelar sebagai akil baligh. Baligh itu. Kalau perempuan ikut waktu haidnya. Yang keempat, bersuci. Wajib untuk suci sebelum solat. Sebab masa solat tu kita dah tak boleh bersuci dah. Sebab kita kena bataskan pergerakan kita. Baik. Tadi semua para peserta pelajar dah memahami apa yang dimaksudkan dengan syarat wajib solat. Syarat wajib ialah sebelum kita masuk ke dalam solat itu. Jadi kena ada syarat. Kalau tak ada salah satu, maka gugurlah kewajipan solat itu terhadap seseorang individu Muslim. Now kita masuk kepada perkara seterusnya, iaitu syarat sah solat. Yang pertama ialah bersuci. Bersuci tubuh badan daripada hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar seperti berjunub, solatnya tidak sah. Jadi apabila kita nak solat, syarat sah dia ialah kena bersih. Maksudnya kena ambil wuduk dan juga bukan dalam keadaan yang berjunub. Kalau berjunub maka solatnya tidak sah. Suci tubuh badan daripada najis, suci pakaian daripada najis, suci tempat daripada najis. Tempat nak solat, tempat sujud, kena suci. Okey. Pakaian baju kena suci. Tubuh badan kena suci. Jelas Yang kedua ialah mengetahui masuk waktu solat dengan yakin. Okey, kalau tidak tahu maka kita tanya, kita tunggu dahulu. Sebab solat yang awal tidak masuk waktu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran beritahu, innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu difardukan ke atas orang mukmin, orang Islam pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga ialah menutup aurat. Menutup aurat. Okey, baik. Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita sebut sahaja menutup aurat, aurat lelaki ketika mana solat ialah antara lutut dan juga pusat. Jadi boleh sekiranya seorang nak sembahyang hanya memakai kain pelekat. Orang lelaki nak sembahyang hanya pakai kain pelekat sahaja, sudah boleh untuk solat. Okey, tetapi yang penting tutup lutut dan juga tutup pusat. Namun begitu, dari sudut adab, dari sudut tata tertib bersama berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu haruslah menutupi baju badannya dengan baju yang baik, baju yang cantik. Jangan pakai ala kadar sebab kita nak menghadap Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, para pelajar bertemu dengan raja di istana. Jumpa dengan sultan. Kita kena pakai baju yang tercantik dengan kod, dengan tie je, bertemu dengan sultan. Sultan tu ialah raja dalam negara kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ialah raja kepada semua raja, raja kepada setiap alam semesta ini. Maka lebih-lebih lagi kita kena bersihkan pakaian, bersihkan hati, tutup aurat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Manakala perempuan semua tubuh badannya kecuali apa dia? Muka. Dan juga tapak tangan. Tapak tangan. Kalau seseorang perempuan itu pakai baju kurung, maka dah boleh dah untuk mereka, untuk dia solat, tidak ada masalah. Cumanya kebiasaan pakai telekung. Kata lebih particular, lebih cermat. Yang terakhir sekali ialah menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka tidak sah solat tersebut. Kiblat Muslim ialah Kaabah di Makkah. Jadi pastikan kita tahu kat mana arah kiblat kita. Sekarang ni dah ada aplikasi untuk tahu solat, untuk tahu kiblat. Kita type saja Google kiblat, dia akan arahkan kita dekat mana kiblat. Maka tidak ada excuse, maka perlu wajib untuk menghadap
kiblat ketika mana bersolat. Okey, now kita masuk kepada rukun solat. Sebelum kita pergi kepada rukun solat, suka untuk saya jelaskan kepada semua pengertian rukun. Rukun maksudnya ialah bahagian asas bagi sesuatu perkara. Contoh, dinding bagi sebuah rumah. Dinding itu ialah rukun lah. Okey. Bahagian-bahagian solat adalah rukunnya, seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi rukun itu ialah sebahagian daripada perbuatan ibadah itu. Rukun rumah, bumbung, dinding, atap, kan, shilling dan sebagainya. Rukun solat ialah i'tidal, sujud, takbiratul ihram dan lain-lain. Baik. Solat takkan sempurna dan tidak sah melainkan sempurna kesemua bahagian sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua rukun solat ada 13 perkara. Okey, baik. Jadi mohon kepada semua pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh tulis. Kalau tak boleh tulis, kita ingat, kita catat dalam handset kita, dalam mana-mana ke, 13 rukun solat yang wajib kita buat. Kalau ada yang tertinggal, maka tidak sah solat kita ataupun kita perlu buat sekali lagi. Okey, baik. Tengok di hadapan semua. Yang pertama ialah niat. Niat dalam hati ketika takbiratul ihram dan sedar tujuan jenis solat dan sebagainya. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Kena ada jenis, kena ada tujuan. Okey. Barulah takbiratul ihram. Nombor 2, berdiri sekiranya mampu ketika solat fardu. Jadi kalau orang yang bertongkat, sekiranya dia boleh berdiri, dia berdiri dahulu pada rakaat yang pertama, yang first untuk angkat takbir. Jangan dia terus duduk. Okey. Jadi ramai yang salah konsep. Mereka duduk dulu. Mereka terus datang ke tempat solat, duduk dulu, lepas tu Allahu Akbar. Itu ialah salah. Sebab mereka mampu berjalan ke masjid, maka mereka mampu untuk berdiri. Tetapi kalau memang daripada awal tu tak boleh untuk berdiri, maka diberi keringanan untuk tidak berdiri. Baik, Kalau orang sakit, maka mula-mula berdiri dulu, lepas tu dia boleh duduk. Rakaat yang lain pun dia boleh duduk. Pada rakaat yang pertama saja wajib. Ini ialah rukun. Yang ketiga ialah takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takbiratul ihram bermaksud takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum ini. Dengan takbir, kita makan sebelum takbir halal, tapi bila kita dah takbir haram kita makan. Kalau makan juga maka batal solat. Sebelum kita takbir, kita bercakap-cakap. Lepas daripada kita angkat takbir, kita tak boleh bercakap-cakap. Haram. Sebelum kita bertakbir, kita main WhatsApp, kita email, kita bertelegram. Tetapi selepas sahaja takbir, maka tidak boleh untuk kita bermain WhatsApp, main telefon, telegram dan sebagainya. Baik, nombor 4 ialah membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah wajib hukumnya, sama ada makmum ataupun imam. Jumhur fuqaha kata wajib baca Fatihah. Dan juga bacaan Fatihah seperti yang diajari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bacaan yang tartil, bertajwid yang betul, bukannya bacaan yang laju yang tidak tahu ke mana asalnya, di mana tajwidnya tidak ada. Maka Fatihah tertakluk kepada tajwid sebab ia sebahagian daripada Al-Quran. Yang kelima ialah rukuk. Yang keenam ialah i'tidal selepas rukuk. Yang ketujuh, sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk pada rakaat penghabisan yang diikuti dengan salam. Ini duduk tahiyat akhir. Duduk pada rakaat penghabisan yang diikuti dengan salam. Yang ke-10, membaca tasyahud ketika duduk yang penghabisan. Tasyahud tu apa dia? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor 11 tu berselawat ke atas Nabi Muhammad selepas tasyahud. Jadi dalam bacaan kita at-tahiyah sehinggalah akhir, di situ ada tasyahud, di situ ada solawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 12 ialah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kalau kita salam yang pertama kemudiannya kita buang angin, maka solat itu dikira sah. Okay, ambil perhatian. Sekiranya kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam, terkentut, terbuang angin ataupun terkencing, maka solat itu dikira sah. Tidak ada masalah. Tak perlu ulang lagi. Tak perlu tunggu untuk salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua dia jadi bukan rukun, dia jadi sunat sahaja. Okey, boleh faham semua Jadi salam yang pertama tu maknanya dah habis dah. Tak perlu kita nak orang kata rasa ragu-ragu walaupun kita dah terbuang angin ke lepas daripada tu. Jangan ragu-ragu. Kita faham ini ialah rukun. Kita dah selesai rukun, maka solat kita dah sempurna. Boleh faham ya? Okey, now kita tengok yang terakhir sekali para pendengar, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, iaitu tertib. Tertib maksudnya melakukan semua rukun mengikut urutan sebagaimana asal yang diajari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dahulukan yang ke-12 dan juga kita lambatkan yang ke-11 dan 10, maka tidak dikira solat. Okey, baik ambil perhatian semua. Kena ikut tata tertibnya. Kena ikut guidelines yang diberikan supaya kita dapat orang kata mencapai tahap solat yang sempurna. Okey, baik. Now kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, sunat-sunat sembahyang, sunat-sunat solat. Apa yang maksudkan dengan sunat? Perkara yang dituntut ke atas manusia supaya melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Melakukannya akan diberi pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa ataupun dosa. Siapa yang buat dapat pahala, yang tak buat tidak dapat apa-apa. Sebaiknya buatlah, jangan tinggal, sebab ini ialah ladang pahala kita. Secara umumnya sunat terbagi kepada 3 perkara, iaitu perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang, perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang, yang ketiga perkara sunat yang ditunaikan selepas sembahyang. Baik. Perkara sunat sebelum solat iaitu azan. Sunat jadi kalau tak azan pun tak apa, boleh solat. Iqamah sunat sahaja, tapi kalau iqamah lagi bagus, lagi baik. Meletakkan sesuatu di hadapan sebagai pemisah antara orang yang lalu lalang. Macam letak sejadah, letak kunci ke apa ke, letak di bahagian hujung sekali ya. Seterusnya ialah perkara sunat ketika solat dapat dibagi kepada 2, iaitu sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Baik, apa itu sunat ab'ad? Ambil perhatian semua ya. Sunat ab'ad ialah sunat yang dilakukan ketika solat. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal ni ialah tahiyat awal. Okey, tasyahud awal ialah tahiyat awal. Ada beberapa solat yang ada tahiyat awal, ada solat yang tidak ada tahiyat awal. Contohnya solat subuh. Ada tahiyat awal solat subuh? Tidak ada. Baik Yang kedua, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Allahumma salli ala Muhammad. Sunat ab'ad. Duduk untuk membaca tasyahud awal, kita duduk. Selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Wa ala ali Muhammad. Ali itu ialah keluarga. Wa ala ali Muhammad. Baik, ali itu ialah keluarga. Membaca doa kunut ketika solat subuh dikira sebagai sunat ab'ad. Now kita pergi kepada sunat hayat. Sunat hayat banyaklah Antaranya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangkit daripadanya. Meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Melihat tempat sujud supaya fokus, tidak berfikir, supaya menghadirkan khusyuk. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sehingga akhir. Membaca isti'adzah selepas doa iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca dengan kuat dan perlahan di tempat-tempat tertentu. Solat zuhur kita baca kuat, solat subuh kita baca perlahan. Minta maaf, solat zuhur kita baca perlahan, solat subuh kita baca kuat. Okey, menyebut amin setelah selesai bacaan Fatihah. Membaca suatu daripada ayat Quran selepas Fatihah. Jadi kalau kita nak cepat, kita baca Fatihah saja pun dah memadai. Tapi kalau kita baca surah lazim, maka mendapat pahala sunat. Mengucap takbir ketika berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih ataupun subhan rabbiyal a'la wa bihamdih.
Okey, sunat hukumnya. Meletakkan kedua tangan di atas permukaan kedua paha ketika duduk membaca tasyahud awal dan akhir. Seperti mana yang kita buat, kita letak di atas paha kita ketika mana duduk. Duduk tawarruk ketika tahiyat akhir dan duduk iftirashi pada tempat selainnya. Tawarruk ialah punggung kita betul-betul berada punggung kita betul-betul berada di tanah, di lantai. Okey, iftirash pula maksudnya duduk yang punggung kita berada di atas kaki kita. Baik Membaca selawat Ibrahimiyah dan doa selepas tasyahud akhir. Contoh selawat Ibrahimiyah, Allahumma wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim. Tidak ada Sayyidina pun tak apa. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim pun boleh. Doa selepas tasyahud akhir, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, sehinggalah akhirnya. Ada doa yang perlu kita baca sekiranya hendak dapat pahala sunat. Yang ke-14, memberi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam yang kedua. Okey. Yang ke-15, sentiasa khusyuk sepanjang solat, hukumnya sunat hayat. Dan juga kalau kita buat, mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka para pelajar suka nak dimaklumkan di sini, apabila kita beri salam kedua, hukumnya ialah sunat sahaja. Yang kedua, yang terakhir 15, hendaklah sentiasa khusyuk sepanjang solat. Khusyuk ni maksudnya tidak memikirkan perkara yang lain. Apabila kita solat, kita hadapkan hati kita di hadapan Allah. Kita ingat apabila kita semayang ini, yang lain-lain tidak ada. Yang besar ialah Allahu Akbar. Sebab itu kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka yang lain-lain itu jadi kecil. Masalah dunia jadi kecil, masalah keluarga jadi kecil, semua masalah lain jadi kecil. Yang besar ialah Allah Subhanahu Taala sahaja. Baik, ini ialah solat sunat. Okey, baik. Ini ialah perkara sunat hayat. Seterusnya ialah perkara sunat selepas selesai solat. Yang pertama, istighfar, zikir dan doa. Jangan pergi lari lepas daripada habis solat kecuali sakit perut ataupun ada urusan yang penting. Kalau tidak ada apa-apa, duduk dulu, istighfar, zikir dan berdoa. Jangan lari. Yang kedua, berpindah tempat dari tempat solat fardu untuk menunaikan solat sunat. Berpindah. Kita daripada depan pergi ke belakang ataupun daripada tempat kita pergi ke kanan untuk solat sunat. Ini dilakukan bagi membanyakkan tempat sujud kerana ia boleh menjadi saksi untuknya. Lagi afdal solat sunat di masjid. Solat sunat dilakukan di rumah. Solat fardu kita masjid, solat sunat kita buat di rumah. Okey. Apabila solat di masjid, jemaah lelaki disunatkan tetap kekal di tempatnya sehingga golongan wanita selesai meninggalkan tempat mereka. Jadi jangan cepat nak lari, biar dulu biar dahulu. Now kita masuk kepada perkara makruh ketika solat. Yang pertama, memalingkan tengkuk, mengangkat pandangan ke atas. Okey, bermain dengan rambut, menyinsir lengan baju. Jadi lepas ambil wuduk, kena lengan baju kena letak kat bawah, kat tempatnya, sebab itu perkara yang makruh. Okey. Solat ketika makanan telah dihidangkan, yang mana hatinya teringin nak makan. Kalau kita nak berbuka puasa ke nak solat dulu? Kita buka puasa, makan dulu. Jangan kita solat dulu. Sebab apa? Makruh hukumnya. Sebab nanti apabila solat kita akan teringat-ingat makanan tersebut, maka tidak ada pahala khusyuk. Sembahyang dalam keadaan menahan kencing atau menahan air besar. Nak kencing tapi dia tahan, maka makruh. Sembahyang dalam keadaan sedemikian. Sembahyang tu sah tapi makruh. Sembahyang dalam keadaan terlalu mengantuk, memang tak boleh nak dibawa bincang, maka sebaiknya dia tidur dulu, bangun barulah dia solat. Okey. Yang ketujuh, sembahyang di tempat berikut: bilik air, di jalan, di pasar, kawasan perkuburan, gereja, tempat sampah dan tempat unta duduk. Hukumnya ialah makruh. Sebab apa? Tempat yang tidak bersih, tempat yang kotor. Jadi kena berhati-hati Ini makruh ni, semua kena ambil perhatian. Bila makruh, kita harus tinggalkannya. Now kita masuk kepada perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, bercakap dengan sengaja. Perbuatan atau pergerakan yang banyak melebihi 3 kali gerak anggota besar. Kalau kita nak pergi ke depan, ada ruang kosong, gerak satu persatu. Satu langkah berhenti, satu langkah kita berhenti, satu langkah kita berhenti. Jangan terus berjalan. Baju atau badan terkena najis, maka batal solat. Kita tengah sembahyang, kemudiannya anak kita kencing di atas kita, maka batal sebab ada najis. Anak kita pula besar dah.
Aurat terbuka, aurat terbuka kena cepat-cepat tutup. Kita semayang, lepas tu mari angin selok kita punya kain sehingga terbuka lutut kita, maka kita cepat-cepat tutup. Jangan biar terbuka, nanti batal solat. Makan dan minum ketika mana solat, maka batal. Kalau ada sikit-sikit dalam mulut, tidak dimaafkan. Berhadas sebelum salam yang pertama. Sebelum salam pertama tu dia buang angin, maka batal lah solat. Berdeham, ketawa, menangis dan mengerang sakit. Yang ni ialah dengan sengaja. Tidak ada sebab apa-apa, dia saja-saja, maka batal. Kalau dia menangis masa baca Quran, tidak batal. Kalau dia berdeham kerana ada sakit tekak, maka dimaafkan. Yang ke-8, mengubah niat. Asalnya nak niat, asalnya nak solat, dia pun tiba-tiba dalam solat tu dia niat untuk keluar solat, maka terbatal solat dia. Yang ke-9 ialah membelakangkan kiblat. Jadi jangan seseorang yang semayang membelakangkan kiblat. Kalau membelakangkan kiblat, maka hukumnya ialah batal solat tersebut. Okey. Jadi itu sahaja untuk kuliah pada kali ini. Untuk video yang kedua, yang pertama ialah berkaitan dengan bersuci dan juga fiqh ibadah itu secara general. Pada kali ini, solat daripada awal sehingga akhir. Didoakan semoga semua peserta yang melihat video ini dapat memahami dengan betul. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh berjumpa dengan guru, dengan saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu pada video akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.